Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah keaibanmu dahulu sebelum melihat yang terdinding, kata Syekh. Tashawufuka ila ma batana fika minan uyubi khairun laka min tashawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Maksudnya penglihatanmu pada segala yang tersembunyi di dalam dirimu daripada segala keaiban, iaitu sifat kecelaan dirimu dalam segala perangai, segala perbuatan dan segala adab yang menutupmu daripada jalan lurus, ini istiqamah dan ikhlas, adalah terlebih baik bagimu daripada melihat kepada dinding daripadamu, daripada segala yang gaib, iaitu segala rahsia yang datang atasmu selepas terangkat hijab dirimu. Pada hari ini penglihatanmu terhadap segala yang tersembunyi dalam dirimu daripada segala keaiban, segala perangai, yang menutupmu daripada jalan yang lurus dan istiqamah. Jadi tegur kita khabar, lebih baik kita melihat aib diri bagi orang yang berjalan kepada Allah. Sebab tu permulaan kasyaf yang sebenar ialah kasyaf diri. Kasyaf yang sebenar, kasyaf diri. Kasyaf apa maknanya? Tembus kepada diri sendiri, menembusi hati kita sendiri. Itu mana kasyaf diri. Sebab tu itu sebab pecahan daripada kalimah man arafa nafsahu, siapa kenal diri dia. Jadi pecahan kepada kenal diri tu, kemuncak diri tu, kenal diri ni hamba, kenal diri ni dijadikan, kenal diri ni ditadbir oleh Allah Ta'ala. Itu dah kemuncak dah, sampai ke martabat kehambaan yang dak pecahan awal. Permulaan perjalanan seorang salik, seorang hamba, seorang murid itu, iaitu kena kepada aib diri. Kena dosa-dosa kita, kena pula kesalahan kita, kena pula kekurangan kita dalam ibadah, kena pula kekurangan kita dari segi makrifah, kekurangan khusyuk kita, kena pula kita bersarangnya sifat-sifat mazmumah pada hati kita. Jadi nak kena semua itu, tuan-tuan, itu namanya aib pada diri kita. Kena senarai betul semua aib, terlepas ke tak lepas. Kalau melepasi segala aib tu, baru layak dibukakan yang gaib. Yang gaib tu apa dia? Yang gaib tu ialah ma'rifatullah.
Ma'rifatullah itu yang ghaib yang dimaksudkan. Bukan nak nengok jin, nak nengok itu, nak nengok ini, nak nengok duit dalam poket orang, nak nengok itu ini hak selalunya serabutnya. Termasuk orang tarikat juga kadang serabut bodoh kan. Nak mencari benda gitu, mencari keramat bodoh gitu. Tak betul. Bukan itu. Yang dikatakan ghaib itu ialah makrifah. Supaya terbuka hijab hati kita. Adanya Allah. Berkuasanya Allah. Maha agung Allah Ta'ala. Allah pemberi rezeki. Allah menggerakkan seluruh alam. Itulah bendanya. Tapi nak sampai ke situ, kena melalui proses. Membuang aib diri. Sebab tu dalam perjalanan tasawuf itu dia begitu. Sebab dalam perjalanan tasawuf ni dia kena melalui proses. Proses yang pertama dinamakan mujahadah. Yang kedua dinamakan riyadah. Mujahadah ni lawan nafsu, lawan syaitan. Riyadah ni latih jiwa. Latih jiwa. Dia kena korek balik aib diri kita. Aib pada zuhir, aib pada batin, aib pada hati, aib pada sir. Pada sir. Hati kepada hati. Ada aib juga. Kata dia sini, penglihatanmu terhadap yang tersembunyi dan dirimu, aib diri kita tu, lebih baik daripada kamu terbuka benda yang ghaib. Payah juga tuan-tuan. Dalam kitab kita ni juga Ibn Athaillah berkata, ada pun orang yang mula berjalan, salik yang mula berjalan pada Allah, dia akan dibuka dengan hijab juga. Kadang-kadang tengok pada mahsyar, kadang-kadang tengok alam barzah, tengok benda-benda begini. Kadang-kadang tahu duit dalam poket orang tu, kadang-kadang tahu orang nak datang. Itu hak dunianya. Bila dibuka benda-benda begini, sebenarnya hijab. Sedangkan dia tak memproseskan suci lagi hati dia. Tapi bila buka gitu, itulah. Setengah ambil bayar 5,000, orang minta doa. Penyakit, siar, sembuh. Terus jadi tak berumur, tak nak bersulut dah. Ada. Ahli kita gitu. Orang bertarikat, lepas tu jadi tak berumur. Hijab tuan-tuan. Cukup penuh benda kita. Sedangkan tujuan kita bukan itu. Ilahi anta maksudi. Kita nak cari Allah. Waridha kama terlebih, nak cari syariat Allah, jaga syariat. Jadi bila Tok Guru kita buat penekanan di sini, kata dia, keaibanmu itu tersembunyi ia dalam segala penyakit hati yang suka dilihat. Penyakit hati. Dan suka pula nak ubat. Penyakit hati cukup payah. Dan yang zahir itu mudah dihilangkan. Siapa yang berdiri pada kehambaan dan bermuamalah dengan syarat adab, bila meletakkan diri ini sebagai hamba, itu baru boleh. Kemudian adab kehambaan tu kena jaga. Adab tu 3. Adabul syariah, adabul khidmah, adabul haq. Tu 3 adab tu cukup payah nak jaga tu. Tak terjaga baik, 3 tu amboi. Kokak-kokak perjalanan kita kepada Allah. Jadi nak buang mazmumah tu satu masalah. Tok Guru kita baru sebut mazmumah tu duduk pada
segala penyakit hati ya. Tapi susah tuan-tuan, hati tu duduk dalam jasad. Dan jasad kita ni. Sebab tu bila kita ngaji tasawuf, permulaan pengajian tasawuf dia akan sebut, kata dia namanya dosa-dosa zahir. Mana dosa yang duduk pada jasmani dulu, kena buang tu dulu. Kalau tak buang tu, dia mengotori hati di dalam. Sebab tu bila kita ngaji tasawuf, dia akan mula dengan sucikan 7 anggota. Jadi tidak tuan-tuan, itu kena buang aib pada 7 anggota. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan, dosa perut, dosa kemaluan. Allahu Akbar. Kena buang tu dulu. Kalau hati tak dicucikan, dia mengotori hati. Walaupun kita tahu hati itu raja, dia memerintahkan anggota. Tapi kalau hati itu tak cukup kuat, dia dipengaruhi juga oleh anggota yang 7. Lepas tu bila kita dah boleh membuang, mensucikan anggota yang 7 tu daripada dosa-dosa, baru kita pergi ke dalam hati nak disucikan. Pada hati ada apa? Ada sifat mazmumah 10. Takabur, riya, sum'ah, hujub, hasad, hubbud dunia, hubbul mal, hubbul jah, ghadab, syarhul kalam, syarhul ta'am. 10 penyakit-penyakit hati yang gelap. Kalau itu tak diselesaikan, konon nak dapat makrifah, konon nak dapat terbuka hijab, tak terbuka tuan-tuan, kena lalu tu. Sebab tu orang ngaji tasawuf dia akan lalui itu. Buang dosa pada anggota yang 7, buang sifat mazmumah yang 10. Nak buang 10 tu dah payah dah. Lepas tu nak masuk ke sifat mahmudah pula. Itu fasa yang ketiga. Kita kena melalui 3 fasa. Fasa yang pertama, membuang dosa-dosa pada anggota 7. Fasa yang kedua, membuang sifat mazmumah pada hati. Fasa yang ketiga, memasuk ke sifat mahmudah dalam hati. Tapi kalau kita nak khususkan perbincangan hari ni mengenai aib diri dulu lah. Aib pada anggota 7, aib pada hati, pada zahir hati. Ustaz sebut pada zahir hati, nanti ada pada batin hati. Satu marhal, satu benda, satu martabat lagi kita kena clear. Tapi bila kita dah boleh bersihkan hati daripada 10 sifat mazmumah tu, baru selepas itu Allah buka hijab. Tu Allah akan buka pengenalan kita kepada Allah. Sifat jalal, sifat jamal, sifat kamal Allah buka. Gitu. Barulah nampak yang raib tu. Jangan tuan-tuan angan-angan nampak raib, kok kawan nampak bidadari kot. Kok nampak syurga kot. Kok nampak itu, nampak ini. Itu bunga-bunga. Bukan original. Original nampak kewujudan Allah, nampak qadrah Allah Ta'ala, nampak iradah Allah Ta'ala, nampak hak tu. Allah Maha Agung tu, ma'rifatullah itulah. Sampai ke peringkat muraqabah. Kalau kita dan suluk tempuh belaka, ukuh qalbi. Itu nak cari ya, nak terbuka ijab ukuh qalbi. Pak kita semayang Allahu Akbar, alam tak ada, Allah sahaja yang ada. Tak kisah. Bila kita start bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia macam Nabi Mi'raj. Naik daripada apa namanya Baitul Muqaddis
Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Melepasi langit yang ketujuh. Nabi pandang ke belakang. Aku lihat bumi ini kecil. Bertambah kecil bumi, Nabi nampak. Alam seluruhnya syahadu semua. Dan dah jadi kosong dah. Nabi SAW naik lagi. Naik sehingga munajat dengan Allah. Bila Nabi munajat dengan Allah, Nabi nak pandang alam ni, alam dah tak ada. Hatta diri dia pun dia tak ingat. Alam semua tak ada dah. Yang ada Allah saja di depannya. Baru seorang hamba sampai pada Allah. Sebab itu Rasulullah pun dicucikan, dibersihkan hati dia, cuci hati dengan air telaga Zam-Zam dan sebagainya, melalui pula alam misal dan lain-lain. Gitu. Jadi terbuka aib gitu tuan. Baru boleh terbukanya gaib setelah sucikan aib kita. Tak jadi tidaklah, itu maksud sini. Walaupun cerita sini tak banyak mana, tapi begitu. Perjalanan kita sangat jauh tuan-tuan, dan lalu itu tuan. Tak apalah, kita dah beramal, dah gitu gini, dah bersuluk, dah melalui belaka dah tu. Melalui belaka dah. Jadi teruskan. Sehingga kita boleh clear betul-betul, buang betul-betul sifat mazmumah 100%. Kemudian ansur-ansur masuk ke sifat mahmudah. Sabar, reda, syukur, tawakul, gitu. Sampai ke peringkat hubbullah, kasih kepada Allah. Sampai begitu, baru clear. Baik, kata di sini, jadi kehambaan dan bermuamalah dengan syarat adab. Nescaya segala yang gaib tiada terhijab daripadanya. Kalau kita dah melepasi tadi sifat mazmumah, kita lepas, masuk pula sifat mahmudah, maka gaib terbuka. Hanya segala yang gaib yang terhijab itu adalah kerana wujud segala keaiban. Bila kita dah lepas dah 7 anggota 7, lepas dah 10 sifat mazmumah tu, nanti terbuka. Maka sucikanlah daripada keaiban, nescaya terbuka pintu yang gaib bagimu. Kita bermesra dah dengan Allah Ta'ala. Dan malakut dia, kerajaan Allah Ta'ala. Kerana kerajaan Allah Ta'ala tu, kebesaran Allah Ta'ala itu, makrifah itu, tidak mengizinkan masuk di dalamnya melainkan orang yang telah suci daripada penyakit. Suci daripada maksiat zahir, suci daripada maksiat batin. Gitu. Berperangai dengan perangai Allah Ta'ala. Ayat mutasyabihat, kesamaran. Mana pula perangai Allah Ta'ala? Perangai dengan sifat mahmudah, sifat kemuliaan. Itu mana perangai Allah Ta'ala tu. Hati dah jadi suci. Dan yang lain daripada Allah Ta'ala itu fana. Alam semua fana. Bagaimana Nabi Mi'raj. Gitu. Kita gitu juga. Dan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha, belum ingat juga lagi. Ingat dunia, ingat benda, ingat diri, ingat. Tapi dah cukup lama-lama bila dah datang la maujud illallah, maujuda illallah. Sebab tu untuk guru ijazah tu, la ilaha illallah tu pusing zikir tu. Nampak gitu ya? Itu dia. Jadi benda gaib nak terbuka tu, gitu dia. Bukan nak buka ngintai orang, bukan nak tengok kasyah orang, nak tengok jahat orang. Budak orang lalu gitu. Nak sampai ke Allah. Dan tahqiq kehambaan itu dengan mengikut segala suruhan Allah Ta'ala. Itulah. Mengikut suruhan Allah Ta'ala pada 7 anggota. Mengikut suruhan Allah Ta'ala pada hati, segala mazmumah buang. Dan berserah segala hukum kepada hukum Allah Ta'ala. Segala takdir yang berlaku, redha sahaja. Jika engkau sampai kepada demikian itu, maka segala yang gaib itu terbuka bagimu. Nanti akan terbukalah sifat jalalullah, akan terbuka sifat jamalullah, akan terbuka sifat kamalullah. Satu-satulah. Boleh akan kita menghadapi musyahadatul asma. Asma Allah hadis 99. Betapa luasnya alam makrifah dari segi asma Allah. Kemudian musyahadatul af'al. Musyahadatul af'al.
Berapa banyak afaan Allah dalam alam ini. Seorang hamba akan merasai sampai pada musyahadatul afaan. Fa innama tuwallu fa sama wajhullah. Kemudian upgrade lagi musyahadatus sifat. Hak kita ngaji je pun dah ada 20 sifat. Allah buka satu-satu pada hati hamba. Rasa Allah benar-benar wujud. Hari besok rasa Allah benar-benar qidam. Rasa Allah benar-benar baqa. Rasa Allah benar mukhalafah. Rasa Allah benar wahdaniyah. Yang muta'ala bin nafsi. Rasa semua. Lebih lagi Allah kudrah. Allah iradah. Itu berapa luas pengembaraan yang kita nak lalu. Asmaul Husna tadi pun saya ada sebut 99. Kadang-kadang orang fana dengan Ar-Rahman, rasa Allah pemurahnya Allah Ta'ala. Fana dengan Ar-Rahim, fana dengan Al-Qudus, Maha Sucinya Allah. 99 itu pun dah jenuh dah kita berenang dalam lautan makrifah. Gitu. Kata Syekh bin Athaillah di dalam kitab Usul Ma'qud, siapa yang tiada mengenali hakikat dirinya, tak kenal tadi hak mazmumah, dosa-dosa tadi tak kenal, dan sekali kali nescaya tiada sampai kepada makrifah. Betul lah tu. Dan ia berada di belakang hijab, dengan hijab sama. Maka segala orang yang salih itu hendaklah membuang segala sifat yang keji. Betul tak? Tertib yang Ustaz sebut satu-satu. Sebelum ia bersifat dengan sifat terpuji, memang kena buang dulu. Dalam istilah lain dia kata takhalli. Takhalli itu huruf tu huruf roha tu lah, tapi dibubuhnya titik atas. Takhalli, mana di atas tu ada titik hitam. Ada dosa pada anggota 7, ada dosa pada hati, sifat mazmumah yang 10 tu, ada dosa pada hati. Ada kelalaian pada batin hati. Ada kelalaian pada batin hati dia. Sekarang kan 3 tu duduk pada titik kha. Jadi setelah kita lalui proses mujahadah, proses tarbiyah ruhiyah, proses riadah, proses ibadah, kita dah lalui itu, nescaya Allah suci. Bila Allah suci, kita jadi kosong, hati kita kosong. Tapi sebenarnya hati tak mau kosong tu. Hati tak mau kosong, mana mu hati duduk diam. Baik, apabila dah suci tu, kita proses masukkan ke dalamnya sifat mahmudah, sabar, redha, syukur, khusyuk, masuk dalam. Masuk dalam tu. Jadi bila dah sementara jalan proses tadi, dia kosongkan sifat mazmumah, itu namanya tahalli. Hati kita kosong daripada sifat keji-keji tu. Kemudian bila dah masuk sifat terpuji dalamnya, berlunggu ada sabar, redha, syukur sekali, maka itu akan sampai ke puncaknya ialah tajalli. Titik tadi lepas bawah. Tahalli, tajalli. Duduk bawah. Ya, titik dah duduk bawah, apa makna tajalli? Jalla. Jalla nyata dan terang. Nyata af'al Allah, nyata sifat-sifat Allah, nyata qudrat Allah, nyata iradat Allah, nyata zat Allah. Tapi nyata zat Allah ni tak ada satu je. Bila alam ghaib, tinggal zat Allah tak seorang. Itu je, kewujudan saja. Sebab zat tak banyak, sifat banyak. Kita boleh berenang dalam muraqabah sifat, dalam musyahadah tu sifat. Kita boleh berenang dalam musyahadah tu asma'. Tapi zat tak ada, rasa kewujudan sahaja. Nama wujud Allah gitu. Bila buang sifat keji, sifat terpuji, telah mengetahui segala aib dirinya, itu adalah hak adab terhadap Tuhanmu. Itu kewajipan kita. Kita kena kenal adab, kenal salah kita, kenal dosa kita. Itulah prosesnya taubat dan sebagainya. Dan zahir segala yang aib atas dirimu. Maknanya kita nyata tahu betul dah kesalahan-kesalahan kita, dosa. Kerana apa? Mengutamakan hawa nafsu lah.
Lagipun menuntut segala yang gaib itu tanpa menghilangkan segala keaiban itu mendatangkan sesuatu yang bukan pada jalannya, makna tak masuk akal. Kalau tak suci hati nak dapat makrifah tak masuk akal. Wajib suci hati dulu baru dapat makrifah. Kerana segala yang gaib itu tiada dihijabkan melainkan terhadap segala keaiban. Jadi yang terhijabnya makrifah pada Allah Ta'ala itu ialah kerana dosa-dosa itulah. Maka bersuci daripada keaiban itu menyebabkan pintu gaib dibukakan Allah. Dibukakan. Kerana demikian semua mereka itu bekerja. Jadilah orang yang menuntut istiqamah, jangan menuntut karamat. Gitu. Kita menuntut karamat kebanyakan orang, tapi tak menuntut istiqamah. Dan kau jadikan pada hak Tuhanmu itu lebih baik daripada hak menjadikan bahagian nafsu. Jadi karamat ni semua nafsu, tapi istiqamah kepada Allah tu itu kehendak Allah, sampai kepada Allah begitu. Berhenti situ ya. Itu perbahasannya. Kemudian ini tambahan. Satu orang dulu, orang Bani Israel dulu, 70 tahun puasa. Semayangnya tak macam kita lah. Siang malam tu. Malam qiyamul lail sama siang puasa. 70 tahun berhenti haram puasa je. Hari tasyrik dengan hari raya je. Lepas tu minta pada Allah Ta'ala. Minta nak tengok syaitan. Tuhan tak layannya, tak makbul. Lepas tu dia fikir sendiri, mana gunanya aku nak tengok syaitan ni? Dia sebut sini, jika aku minta nyatakan segala kesalahanku dan dosaku antara aku dan antara Tuhanku, nescaya lebih baik. Dia mikir dah, tak nak minta yang pertama tu ngarut nak jumpa syaitan buat apa. Kalau aku tanya Tuhan, aku minta Allah Ta'ala bukakan dosa aku, kesalahanku, lebih baik rasanya. Ada fikir kita. Jadi Allah Ta'ala perintah malaikat tu. Jadi malaikat tu katanya, Allah Azza wa Jalla datang kepadaku. Perkataan engkau yang telah katakan itu, yang telah yang mana dulu cakap tu tak betul. Minta nak tengok syaitan tu tak betul. Jadi yang kedua ni, minta dibukakan kesalahan diri, itulah yang betulnya. Mereka khabar pada orang ahli ibadat tu. Maka akhirnya Allah Ta'ala perlihatkan, dah dibukakan kesalahan dia gitu gini. Akhirnya Allah buka juga, tengok syaitan. Rupanya syaitan, ya Allah, penuh dalam dunia, tuan-tuan. Semua manusia dikelilingi oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan. Takutnya dia. Macam manalah manusia nak selamat kalau macam ini keadaannya. Seperti sekumpulan lalat mengurungi sesuatu yang busuk. Nanti dia mengeluh lah, hai Tuhanku, bagaimana seorang boleh selamat daripada syaitan ni? Allah firman, warok. Punya warok. Warok lah satu-satunya yang boleh mengubat. Warok ni, warok dalam hati. Warok tak ada takabur, ada tawaduk. Warok rasa diri hamba, tidak ada rasa ketuhanan pada dia. Wujud dia semua tak ada, dah bersih. Itu warok. Maka apabila engkau telah masuk ke dalam Ta'ala dengan benar dan ikhlas, maka engkau sampai kepada kesudahan yakin. Terbukalah wujudul hak, maka engkau pandanglah dengan nur iman, bukan dengan mata kepala. Jadi bila dah melepasi tadi, Ustaz sebut 3, takhalli, tahalli, tajalli, dan melepasi segala aib-aib itu, nanti barulah Allah buka pada hati kita mengenai Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Gitulah. Tak berat pelajaran malam ni, ringan je. Tapi berat proses mula tu kena lalui. Jadi keseluruhan pengajian ilmu tasawuf tu kena melalui gitu. Sucikan 7 anggota, sucikan hati yang zahir, sucikan hati yang batin, 3 peringkat. Hati yang batin tu
sir digelar, sucikan daripada ghairullah. La muju illallah itulah. Baik. Ada pihak pertama tadi penyucian zahir. Ada membuat mazmumah penyucian batin. Kemudian menyempurnakan batin dengan sifat mahmudah. Itulah 3-4 proses. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz buka perbincangan kalau ada soalan anak-anak tuan-tuan sekalian. Boleh jelas tak keterangan Ustaz kan? Terang tinggal lagi nak melalui itu lalu puluhan tahun orang mujahadah. Dalam bukan senang tu tuan-tuan. Kita nak bincang satu-satu pula. Kalau rajuk pada Minhajul Abidin ni bincang satu-satu lah. Kalau rajuk pada Penawar Bagi Hati dibincang 110 supaya mazmuman. Bagaimana cara nak buang dan sebagainya. Sila saya buka, ada soalan. Malah nak ibadat. Malah nak ibadat tu jasmani. Tapi yang menyebabkan tak ada semangat tu hati. Jadi bila hati tu tak kena betul, tak kena betul kepada Allah, dia berat. Kalau kena betul kepada Allah, rasa takut betul pada Allah, atau lebih baiknya rasa kasih sangat pada Allah, disukalah ibadat. Kalau tak pergi ke martabat itu memang sangkut. Dia malah kita saja rasa kalau ibadat pun kosong je. Tak ada benda-benda aja. Tak ada apa-apa je. Semayang tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau kita semayang, Allahu Akbar, hilang segala-galanya. Rasa ada Allah. Allah melihat, Allah berkuasa. Kita cukup tenang. Terputus hubungan dengan dunia. Rapat terus hubungan dengan Allah. Tenang lah tu. Tak berapa nak tahu. Cuma kadang-kadang tak nampaklah kuat ibadatnya. Setengah orang tu tak ada. Tak nampak sangat zahir dia nak sembahyang banyak gitu. Tak semesti. Tetapi dalam keadaan duduk biasa pun, dalam bawa-bawa dengan orang pun, hati dia dengan Allah. Gitu. Tidak bergantung pada banyaknya sembahyang, banyaknya puasa, tak. Tapi bergantung tak hati kita. Walaupun kita duduk saja ya, di masjid, duduk iktikaf saja. Orang lain tunggang-tunggik sembahyang. Bolok baca Quran sembahyang. Kita tak. Tapi dalam hati tu. Badan di bumi, hati di langit. Itu nak gitulah. Itu nama sampai kepada Allah. Ini tak. Duduk situ kan, hati ingat sawit, ingat kebun getah, ingat duit, ingat benda tu. Itu bodoh lalu tu. Tambah habis-habis dengan bodohnya. Hati kita kan, bila sampai ke Allahnya tu tak jadi. Malah bodoh saja tulis dalam hati, la mawjud illallah, la mawjud, tak keluar di mulut, tapi mesra dalam hati tu. Gitu ya. Ada soalan? Tak ada ya? Terang ya? Mudah faham, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul wa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.